Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi memulakan majlis, sama-sama kita memohon kepada Allah SWT akan kerahmatannya, keampunannya. Mudah-mudahan kita berada di majlis yang mulia ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabban nas, Allahumma rabb Jibril wa Israfil wa Mikail, fatiras samawati wal ard, alimul ghaibi wasyahadah, anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun, ihdina lima ikhtalafa fihi minal haqqi biiznik, innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertamanya marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi memanjangkan usia kita dapat sama-sama kita menunaikan fardu maghrib secara berjemaah. Seterusnya dapat sama-sama kita duduk sebentar untuk mengisi ruang di antara maghrib dengan isyak ini untuk kita mendengar bicara daripada ziarah ke alam barzah oleh Imam Jalaluddin As-Sayuti. Tuan-tuan, pada malam ini seperti biasa kita menyambung siri pengajian kita muka surat 272. Tajuknya ialah hal-hal yang dapat menghindarkan azab kubur. Hal-hal yang dapat menghindarkan azab kubur. Pada minggu yang lepas kita telah sebut tentang azab kubur, dan pada minggu ini kita menyebut hal-hal yang dapat menghindarkan azab kubur. Apakah amalan-amalan yang boleh menyelamatkan kita daripada azab kubur? Pada bulan yang lepas kita telah sebut antara 3 punca utama yang menyebabkan sebahagian besar yang terkena azab kubur ini. Ialah pertama, kerana masalah kencing, ya, tidak menyucikan kencing dengan sempurna, ya. Kemudian yang kedua disebutkan ialah kerana masalah menabur fitnah, ya, daripada pagi sampai ke petang menabur fitnah, ya. Yang ketiga ialah mengumpat. Tiga ialah mengumpat. Ada 3 sebab utama yang menyebabkan seseorang itu terkena azab kubur. Ada juga sebab-sebab yang lain, kerana apabila matinya seorang mayat itu ditangisi, diratapi, maka itu salah satu juga sebab yang membawa kepada azab kepada si mati itu. Baik, pada pagi malam ini hal-hal yang dapat menghindarkan azab kubur. Tentulah kita mengorek apakah rahsia-rahsia yang disebutkan dalam buku ini, mudah-mudahan menjadi pedoman kepada kita, persiapan pada diri kita. Sesuailah sebab tajuknya ialah menziarah ke alam barzah, ya. Tajuk demi tajuk, tajuk demi tajuk dikupas, dihuraikan kepada kita supaya kita menjadi pedoman, persiapan dalam diri kita. Wasdadu fa inna khairaz zad at-taqwa, supaya kita ni bersiap sedia dengan amal-amal, berbekal dengan amal-amal. Kerana sebaik-baik bekal, fa inna khairuz zad at-taqwa, sebaik-baik bekal menuju Allah ialah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, hal-hal yang dapat menghindarkan azab kubur. At-Tabarani dalam Jami' Al-Kabir dan At-Tirmidzi dalam Nawadhir al-Usul dan Al-Asbahani dalam At-Targhib menuturkan riwayat dari Abdul Rahman bin Samrah. Dia berkata bahawa
pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagai berikut. Ada banyak perkara, ada banyak amal yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih kurang 19. Baik. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai berikut. Tadi malam aku bermimpi melihat seseorang dari kalangan umatku didatangi malaikat maut yang akan mencabut nyawanya. Lalu datang amal kebaikan yang dilakukannya kepada orang tuanya menghalang malaikat maut. Itu yang pertama, ya, bir walidaini, iaitu berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Selepas kita mentaati, menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, disuruh perkara yang kedua ialah melakukan kebaikan kepada kedua ibu bapa. Surah Luqman sebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idz qala luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah. Kan, jangan mensyirikkan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu merupakan kezaliman yang besar. Lepas tu, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini. Kan, sehinggalah ke akhir ayat. Perkara yang kedua selepas itu, jangan mensyirikkan Allah. Perkara yang kedua disebut ialah kita diwasiatkan supaya berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Jadi perkara pertama yang Nabi sebutkan tadi itu, di saat ada malaikat nak mencabut nyawanya, lalu datang amal kebaikan yang dilakukan kepada kedua orang tuanya menghalang malaikat maut. Itu pertama. Yang kedua, aku juga melihat salah seorang dari umatku yang telah dibentangkan baginya azab kubur. Telah dibentangkan baginya azab kubur. Lalu datang uduknya untuk menyelamatkannya dari azab tersebut. Ini kelebihan wuduk pula. Kita sudah tempoh hari Ustaz Bashar sebutkan, bila mana kita selesai saja mengambil wuduk dengan sempurna, jangan kita lupa untuk membaca doa selepas wuduk. Mana dijanjikan bahawa pintu syurga terbuka di mana sahaja kita nak masuk, yang 8 itu, kan? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'al, kalau nak sambung, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Nabi dah beri dah soalan bocor, salah satu jalan-jalan untuk memasuki pintu-pintu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya berdoalah selepas berwuduk. Dan kita tidak tergesa-gesa, ambillah wuduk dengan sempurna dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang sebutkan di sini, telah dibentangkan baginya azab kubur, lalu datang wuduknya untuk menyelamatkannya dari azab tersebut. 2. Yang ketiganya, aku melihat salah seorang dari umatku dikelilingi oleh syaitan, lalu datang zikrullah yang pernah dilakukannya dan berhasil menyelamatkannya daripada kepungan-kepungan syaitan itu. Tu antara kelebihan kita berzikir. Macam-macam zikir yang kita boleh amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Seafdal zikir itu ialah la ilaha illallah, kan? Ada lagi kalimatan habibatan ila rahman khafifatan ala lisan thaqilatan fil mizan subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. 2 kalimah yang dicinta oleh Allah, sangat ringan pada sebutan namun berat pada timbangan. Apa dia?
Subhanallahi wa bihamdi, Subhanallahil azim, Subhanallahi wa bihamdi, Subhanallahil azim. Disuruh kita membanyak-banyakkan amalan, walaupun ringan pada lidah. Lisan tu lidah kan, ringan pada lidah, namun thaqilatan, dua kalimah ni ringan pada lidah tapi berat pada mizan, pada timbangan Allah Subhanahu wa taala. Apa lagi yang kita harapkan? Tentulah di hari akhirat Allah SWT nanti kita mengharapkan supaya mizan timbangan amalan kita berat kepada kebaikan. Jadi apa yang boleh memberatkan timbangan kebaikan kita? Nabi dah sebut dah, kalimatan habibatan ila rahman khafifatan ala lisan thaqilatani fil mizan. Banyaklah zikir-zikir yang menjadi, ada orang dengan zikir masing-masing lah. Ada orang ada amalan-amalan keistimewaan dia masing-masing. Saya ustaz setiap hari mesti istighfar 100 kali sebelum subuh. Sebelum subuh saya mesti istighfar 100 kali ustaz, paling kurang. Baguslah, teruskan kan. Al-mustaghfiri nabil ashar, iaitu orang-orang yang beristighfar pada waktu sahur. Kan? Waktu sahur sebelum masuk waktu subuh. Waktu-waktu yang sangat afdal kita beristighfar. Al-mustaghfiri nabil ashar. Zikir ni bukan saja zikir-zikir yang kita di subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, macam-macam zikir. Apa saja yang kita ingat kepada Allah tu dikira zikir lah. Nak teringat nak buat kejahatan, ingat Allah tak jadi, zikir lah tu. Pada zikir-zikir ni dia ada laqab dia ada nama-nama timbangan dia. Ada orang apa, tasbih, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, takbir, Allahu akbar, tahlil, la ilaha illallah, istighfar, astaghfirullah, hauqalah. Macam mana hauqalah? La haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah. Istirja, macam mana istirja? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sehingga apa ni, ulama-ulama menyebutkan kalau tali kasut terlucut pun disuruh kita istirja. Itu sekecil-kecil daripada musibah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Semuanya zikir-zikir itu ada keistimewaannya masing-masing kan. Ada orang yang beramal dengan zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sehari baca berapa? Saya mesti baca ustaz zikir ni. Tasbih Nabi Yunus ni saya mesti baca setiap hari ustaz, jadi amalan saya setiap hari. Dan saya nampak betul rahsia-rahsia kebaikan-kebaikan yang Allah beri kepada diri saya ni bila mana saya mengamalkan zikir ini. Itu terpulang. Ada orang masing-masing dengan amalan keistimewaannya masing-masing ya. Dan ini zikrullah dapat menyelamatkan daripada kepungan-kepungan syaitan itu. Dan seterusnya, aku melihat yang keempat, seseorang dari umatku dikelilingi oleh para malaikat pemberi siksaan. Dikelilingi oleh malaikat pemberi siksaan. Lalu solatnya datang dan menyelamatkannya. Solatnya datang dan menyelamatkannya dari tangan para malaikat tersebut. Itu solat, kelebihan solat. As-salatu imaduddin. Solat itu adalah tiang agama. Faman aqamaha qad aqamaddin. Siapa yang tunaikan solat maka telah tertegaklah agama. Wa man tarakaha, siapa yang meninggalkan solat faqad hadamaddin, dia telah meruntuhkan agama dalam diri dia sendiri. As-salatu tanha anil fahsya'i wal munkar. Solat dapat mencegah, solat yang sebenar-benarnya. Kalau kita mendirikan solat tapi masih lagi melakukan perkara yang keji, fahsya, mungkar, masih lagi melakukan, kita kena cuba muhasabah diri kita, cek balik tentang kelemahan-kelemahan yang wujud di dalam solat kita. Kerana solat yang sebenar-benar solatnya itu ya, dalam arti kata natijah, buah kepada solat itu
dapat mencegah seseorang itu daripada melakukan perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Baik, seterusnya yang kelima, aku melihat seseorang dari umatku yang mengeluarkan lidahnya kerana kehausan. Nabi tengok ada umat di sekalian manusia ni yang kehausan sampai terkeluar lidah dia. Setiap kali ada kolam, dilarang mendekatinya. Jika ada kolam, dilarang, tak boleh dekat, tak boleh minum. Ada di kalangan umat Nabi ni yang lidah sampai terkeluar kehausan, ada kolam tapi tak boleh nak minum. Kemudian Nabi lalu, setiap kali ada kolam dilarang mendekatinya, lalu puasa yang pernah dikerjakannya mendatanginya dan memberikan minuman kepadanya. Allahumma ballighna Ramadan, ya Allah sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Para sahabat 6 bulan sebelum Ramadan sudah berdoa, sudah memohon, sudah merayu, sudah pasang angan-angan untuk sampai ke bulan Ramadan yang akan datang. Ya, bulan Ramadan, bulan Syahrul Rahmah, bulan rahmat, Syahrul Quran, bulan Quran, Syahrul Maghfirah, bulan keampunan, kan? Syahrul Jud, bulan kemurahan. Sampai bulan Ramadan dia automatik kita jadi sangat pemurah untuk memperbanyakkan sedekah, ya. Okey. Ramadan inilah peluang untuk kita, orang tertunggu-tunggu bulan Ramadan ini untuk mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Iza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa uliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Bila datang bulan Ramadan, dibuka pintu-pintu syurga yang 8 itu, ditutup serapat-rapatnya pintu neraka itu, dan keadaan iblis, syaitan-syaitan itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tak tahu adakah kita sempat beberapa hari lagi ini untuk bertemu dengan Ramadan, ya. Kita tak boleh cakap besar, kita kena sentiasa berdoa, mohon pada Allah SWT, ya Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan, ya Allah sampaikanlah saya ke bulan Ramadan, ya. Habis satu Ramadan, doa lagi, ya Allah sampaikan saya Ramadan yang akan datang. Begitulah seterusnya. Kita ni dengan fadilatnya bulan Ramadan itu yang penuh dengan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai Ramadan, bila kita diberikan peluang kepada kita untuk mencapai Ramadan, dia berlalu dalam keadaan dosa-dosa kita tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam satu peristiwa Nabi menaiki anak tangga mimbar, kan, tiba-tiba Nabi sebut amin, kan, 3 kali. Salah satunya bila ditanya oleh para sahabat, kenapa Jibril mendatangiku? Celakalah umatmu yang apabila diberikan kesempatan hidup di bulan Ramadan, tapi dia keluar daripada bulan Ramadan masih lagi membawa doa-doa, masih lagi membawa dosa-dosa yang tidak terampun. Sepatutnya masuk bulan Ramadan dosa kita bersih, dosa kita ni licin, dosa kita itu diampunkan oleh Allah Ta'ala. Ada orang masuk Ramadan sama sahaja seperti bulan-bulan lain, dia tak kisah, dia tak gunakan peluang sepenuhnya, ya. Jadi kita gunakanlah bila mana Allah SWT berikan kesempatan kepada kita. Kita tak tahu sama ada kita dapat lagi bertemu Ramadan ini ke Ramadan yang akan datang ke, kita tak tahu, ya. Bila mana kita diberikan kesempatan bertemu Ramadan, kita buatlah yang sebaik mungkin, ya. Dan menjadi madrasah, menjadi sekolah untuk mendidik kita balik, kan, supaya kita mendekati Al-Quran, supaya kita mempanjatkan amal ibadah, supaya kita berjamaah, supaya kita berpuasa dengan cara yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'inna ala siyam wal qiyam. Ya Allah, beri kami kekuatan untuk kami ini melaksanakan siyam, yakni berpuasa seperti mana yang Engkau kehendaki, wal qiyam, dan juga untuk melakukan qiyam Ramadan di malam hari.
ihya Ramadan, menghidupkan Ramadan. Seterusnya yang keenam, aku melihat seseorang dari umatku sedangkan para nabi duduk mengelilinginya. Setiap kali dia mendekati garis lingkaran itu, mereka mengusirnya, tak boleh nak mendekati nabi. Lalu mandi janabah yang pernah dilakukannya mendatanginya untuk menyelamatkan dan mendudukkannya di sampingnya. Yang ketujuh, kemudian aku melihat seseorang dari umatku yang di hadapan dan di belakangnya terdapat kegelapan, sedangkan dia sendiri bingung, tidak tahu hendak berbuat apa. Lalu haji dan umrahnya mendatanginya untuk menyelamatkannya, sehingga keduanya mengeluarkan dari kegelapan itu dan memasukkannya ke dalam cahaya. Yang ke-8, aku menyaksikan seseorang dari umatku yang mengajak orang-orang mukmin untuk berbicara, tetapi mereka sama sekali tidak mengajaknya berbicara. Ada orang mukmin di kalangan umat Nabi ini, dia nak ajak orang bercakap, tapi orang tu tak nak bercakap dengan dia. Tapi mereka sama sekali tidak mengajaknya berbicara. Lalu datangnya silaturahim seraya berkata, wahai sekalian orang-orang yang beriman, ajaklah dia berbicara, sehingga mereka pun mengajaknya berbicara. Silaturahim yang kita jalinkan semasa di dunia ni kan, kita bertemu berpisah kerana Allah Subhanahu wa taala. Bertemu berpisah kerana Allah taala. Kita menghubungkan silaturahim. La yadkhulul jannah qati'. Saya baca hadis ni, murid-murid ketawa. La yadkhulul jannah qati'. Apalah yang lucu sangat pada perkataan qati'? Ya, tidak akan masuk syurga qati', orang yang memutuskan silaturahim. Ya, silaturahim. Maka hubunglah silaturahim. Jadi saya juga ada kesempatan ni mengambil peluang, ya, kadang-kadang ada undangan-undangan yang diberikan kepada saya kadang-kadang terlepas pandang, sampai dah sehari dua hari baru tengok ada kad undangan untuk menghadiri majlis walimatul urus dan sebagainya. Kadang-kadang terlepas, tak dapat nak memenuhi undangan-undangan tersebut. Jadi saya minta maaf di atas kelalaian dan kelemahan tersebut, ya. Itu salah satu daripada kelemahan saya sendirilah. Macam minggu lepas lah, Makcik Bawang Makcik Bawang ajak datang kenduri, ya. Tuan, saya tersalah saya pergi dekat Mazmida dekat Kampung Jawa. Sampai sana, bukan, salah ni. Waktu telefon anak, cuba tengok kad kat rumah, rupa-rupanya dekat Kesejangkang. Kawan sebelah dah angin semacam je. Saya pun makan kenduri dekat secret recipe je lah. Allahu Akbar. Baik, seterusnya, selain dari itu, aku juga menyaksikan salah seorang daripada umatku yang berusaha menghalangi kemarahan dan panas api dari wajahnya dengan tangannya. Lalu sedekah yang pernah dikeluarkannya mendatanginya dan menjadi penghalang wajahnya, sekaligus sebagai tempat bernaung kepalanya. Alhamdulillah, surau kita pun baru membuka lot-lot untuk wakaf, ya. Alhamdulillah, ya, untuk kapet yang baru, ya. Kita nampak produk fikir dari segi macam, sekali fikir macam impossible nak sampai target 52,000 tu kutipan, tapi kerana dengan bantuan Allah SWT yang membukakan hati-hati kita ni, yang memberikan kita kefahaman ni, memberikan kita iman ni, kita percaya dengan keimanan yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang fadilat-fadilat mewakafkan, berinfak untuk manfaat sendiri, untuk manfaat ummah, manfaat jamaah di mana puteri ini. Setiap hari akan ada orang qiyam, setiap hari akan ada orang rukuk, setiap kali akan ada orang sujud, akan ada majlis-majlis ilmu.
Oh, nampaknya berebut-rebut untuk fastabiqul khairat, berebut-rebut melakukan kebaikan, ya. Tak mampu ambil satu unit 250, tabung disediakan, masukkan saja berapa yang kita mampu, kan. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan katsira. Semoga Allah sahajalah yang dapat membalas kebaikan tuan-tuan, ya. Bila mana kita tak mampu nak membalas kebaikan orang, kita ucapkanlah jazakumullah khairan katsira. Allah sajalah yang sebaik-baiknya membalas kebaikan tuan-tuan. Baik, seterusnya yang ke-10, aku melihat seseorang dari umatku yang diserang oleh malaikat Zabaniyah dari segala arah. Lalu amar ma'ruf nahi mungkar yang pernah dilakukannya mendatangi dan menyelamatkannya dari tangannya dan kemudian diserahkan kepada malaikat pemberi rahmat. Ya, iaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Kadang-kadang murid-murid ni dia salah takrif amar ma'ruf nahi mungkar. Apa yang dia terjemahkan? Kalau amar ma'ruf tu ialah buat kebaikan, ustaz. Nahi mungkar tinggalkan kejahatan. Tu salah. Amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf ajak orang buat kebaikan. Nahi mungkar cegah orang melakukan kemungkaran. Itu yang betul. Amar ajak, suruh orang buat kebaikan. Nahi bete, kan. Nahi cegah orang daripada melakukan kemungkaran. Baik, seterusnya yang ke-12. Selanjutnya aku juga menyaksikan seseorang dari umatku mendapat buku catatan amal perbuatannya di sebelah kiri. Lalu datang ketakwaannya kepada Allah kepadanya dan mengambil catatan itu serta menyerahkannya dari sebelah kanan. Selalu kita baca dalam surah Al-Waqi'ah, kan, ashabul yamin, kan, golongan kanan, dan ashabu shimal, golongan kiri. Golongan kanan yang dapat buku catatan amalan dengan tangan kanan, ya. Golongan kiri menerima buku catatan dengan tangan kiri, wara'a zahri. Malaikat bagi dengan keadaan membelakang. Ambil. Dia tak pandang pun kita, kan? Dia tak pandang pun kita. Ni Ramadan ni kita kena gunakan sepenuh-penuhnya untuk kita banyak berdoa, Allahumma innaka afun, kan. Aisyah bertanya kepada Rasulullah, bila aku bertemu dengan saat aku bertemu dengan malam Lailatul Qadar, apa aku nak doa? Aisyah tanya kepada Rasulullah. Nabi pun ajar, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya engkau maha pengampun, dan engkau sukakan kepada pengampunan, maka ampunkanlah aku. Apa doa ini kaitannya dengan yang dikatakan buku catatan amalan ni? Sebab biasa-biasa, hari-hari biasa kita berdoa, Allahumma ufirli zunubi, ya Allah ampunkan dosaku. Kat situ kita menggunakan perkataan ghafur, kan. Ghafur, ya Allah, sesungguhnya engkau maha pengampun. Dalam doa tadi, Allahumma innaka afun, Allah itu afun, satu ghafurun. Hari biasa kita doa ghafurun, ya Allah ampunkanlah aku. Allahumma ghfirli, maghfirah, keampunan Allah, kan. Tapi yang bulan Ramadan tu biasanya kita doa Allahumma innaka afun, ya Allah engkau maha pengampun. Beza ghafur dengan afun. Ghafur ni Allah ampunkan dosa kita, tapi dalam buku catatan amal kita tu telah diampunkan dosa. Masih ada dosa tu, tapi ada catatan telah diampunkan. Afun maksudnya delete terus daripada buku catatan amal, tak, seolah-olah macam tak pernah buat dosa tersebut. Itu yang Nabi ajar kepada Aisyah, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni, ya. Allahu Akbar. Seterusnya yang ke-13. Kemudian aku menyaksikan seseorang dari umatku yang timbangannya sangat ringan
lalu anak-anaknya yang meninggal pada waktu kecil datang dan memberatkan timbangannya itu. Ya, ini kelebihan bagi orang yang kematian anak-anak yang kecil. Siapa yang tak sedih ya dengan kematian anak ni, ya. Yang ke-14, aku juga melihat seseorang dari umatku berdiri di tepi neraka Jahannam, lalu datang rasa takutnya kepada Allah, takwa. Rasa takutnya kepada Allah, ya. Berdiri di tepi neraka Jahannam, lalu datang rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian menyelamatkannya. Takwanya itu menyelamatkannya daripada gaung api neraka Jahannam. Setelah itu, yang ke-15, aku melihat seseorang dari umatku yang berkemungkinan akan masuk ke neraka. Lalu datang air matanya yang pernah keluar dari rasa takutnya kepada Allah semasa hidup di dunia dan menyelamatkannya dari neraka. Agak-agak bila masa terakhir, saat terakhir, air mata kita mengalir kerana mengenangkan dosa-dosa kita, kerana takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Agak-agaknya dah lama Ustaz saya dah lama Ustaz rasa macam tak menangis, keras betul hati ni, ya. Jadi datangnya bulan Ramadan ni, bulan keampunan Allah SWT ni, cubalah ya kita bermuhasabah. Masa untuk kita iktikaf, kita bermuhasabah. Kata Sayyidina Umar, hasabu anfusakum qabla an tuhasabu, ya, hisablah dirimu sebelum diri kamu dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengenang balik dosa-dosa kita yang lalu, ya, sambil kita menyesali dan kita berazam tidak akan mengulangi lagi, dan kita menempelak diri kita sendiri, dan kita fikir-fikir juga, ada tak dosa-dosa aku ni macam dah baik hubungan hablu minallah, macam mana pula hubungan kita minan nas, hubungan minan nas, sesama manusia. Kan ada orang betul lah dia terlalu jaga hubungan dengan Allah, betul, namun waktu yang sama dia kena ingat bahawa hablu minan nas, hubungan sesama manusia. Kan hubungan secara horizontal dan hubungan secara vertikal, ya, hubungan yang menegak, hubungan yang mendatar. Menegak dengan Allah, yang mendatar sesama manusia. Dua-dua kena baik. Kita kenang dan dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang manusia ni yang kita risau, yang manusia. Kadang manusia ni tidak berikan kemaafan kepada kita, kan? Aku tak nak maafkan kamu. Tu yang jadi kita jadi berat tu. Sebab itulah, ya, orang kata lebih baiklah kita ni setiap masa berbuat baiklah sesama manusia. Dan kita didik tangan-tangan kita ni daripada tidak menulis yang bukan-bukan, komen yang bukan-bukan di alam maya, ya. Kadang-kadang kita tak tahu boleh ke tak boleh berjumpa orang tersebut untuk kita minta maaf, ya. Okey. Kenangkan dosa-dosa kita, maka mengalir air mata kita, mudah-mudahan rasa keinsafan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-16, aku melihat seseorang dari umatku yang berdiri di atas sirat. Ihdinas siratal mustaqim, sirat, ya. Laluan nanti tu yang nak menuju syurga Allah, dan di bawahnya itu gaung neraka Allah SWT yang bergoyang seperti goyangnya pelepah tamar. Pelepah tamar bergoyang-goyang. Ada kalangan umat aku ni, dia berada di atas sirat, di atas jambatan tu, tapi dia seperti pohon pelepah tamar yang bergoyang-goyang. Lalu datang prasangka baiknya kepada Allah yang kemudian menenangkan goyangan tersebut sehingga dia dapat menyeberanginya. Husnuzon, sentiasa bersangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walau apa pun yang menimpa dalam hidup kita ni, takdir Allah Subhanahu Wa Taala, dari segi qadanya, pelaksanaannya, yang baik kita kata baik, yang buruk pun sebenarnya di sisi Allah baik untuk kita, ya. Kita rasa yang baik itu kita seronok lah, kan? Tapi bila datang musibah, kita rasa itu suatu keburukan kepada kita, tanpa kita lihat hikmah. Apakah hikmah di sebaliknya? Maghrib. Okey, kita berhenti sampai di situ, insya-Allah tuan-tuan.
Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah itu, silap itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.